Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, hari ni cikgu nak berkongsi tentang tajuk bahagi perpuluhan bagi matematik tahun 4, rujuk buku teks muka surat 92. Kita terus ke contoh yang pertama, baca dan fahami soalan. Isi padu jus oren 1.5 liter dituang sama banyak ke dalam 5 gelas. Berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas? Jadi langkah pertama, fahami soalan dan bulatkan kata kunci. Jadi bulatkan kata kunci 1.5 liter sama banyak di sini. Okey, sama banyak bermaksud, kata kunci sama banyak bermaksud bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 5. Jadi, dapatlah jawapan. Soalannya dia tanya berapakah isi padu ya. Jadi sebelum tu kamu perhatikan dulu gambar rajah ni, nampak 1.5 liter jus dituang ke 5 gelas. Jadi, kena bahagi 5. Bagi murid yang masih lagi lemah sifir, jadi kamu buat sifir lah. Di sini sifir 5 sebab bahagi 5. Kemudian dah buat bentuk lazim 1.5 bahagi dengan 5 ya. Okey, titik perpuluhan terus tulis dekat atas ya. Mesti satu laju dengan soalan tu naik atas. Jadi 1 bahagi dengan 5, 1 ni kecil, tak boleh kan? Jadi tak boleh, terus naik sifar dekat atas. Sifar darab 5, sifar, bakinya 1. Kamu bawa turun 5. Okay, jadi berapa darab 5 sama dengan 15? Okey, tengok sini, ada 15 ni ya. Jadi, darab dengan 1, 2, 3. Darab dengan 3. Jadi 3 darab 5, 15, bakinya sifar. Kemudian liter jangan lupa naik atas liter. Soalan ada liter, jawapan mesti ada liter juga. Seterusnya kamu tulis semulalah jawapannya. Setiap gelas sama dengan 0.3 liter. Alright? Soalan kedua, baca, fahami dan bulatkan kata kunci. 2 kg kek dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Berapakah jisim sepotong kek? Jadi bulatkan kata kunci. Okey, dah bulat kata kunci. Kamu tengok gambar rajah ya. Kek ni dipotong 8 bahagian. Jadi di sini ada perkataan 2 kg, 8 bahagian, sama besar. Sama besar bermaksud bahagi ya. Bahagi. Jadi soalan ni nak bahagi dengan berapa ni? 2 kg ni lah. 2 kg bahagi dengan 8. 8 bahagian sama besar. Bahagi 8. Jadi bagi murid yang lemah sifir, tulis dulu sifir ya. Kemudian 2 kg bahagi dengan 8. Jadi 2 bahagi dengan 8, 2 ni kecil ya. Okey, 2 kecil, jadi terus automatik atas ni sifar ya. Jadi sifar darab 8, sifar, bakinya 2. Okey, satu perkara yang cikgu belum cerita lagi. Bahagi nombor bulat boleh ada baki. Bahagi nombor perpuluhan tak boleh ada baki. Okey, bila tak boleh ada baki, kamu cipta sifar, cipta titik perpuluhan. Ataupun bahasa paling mudah, cipta sifar, naik titik perpuluhan. Okey. Jadi 2 darab 8, 16, bakinya 4. Okey, ada lagi baki. Kalau ada lagi baki, kamu cipta lagi sifar. Okey. Okey, kemudian 5 darab 8, 40, bakinya sifar. Okey, tiada baki dah. Okey, 40 tengok dekat sifir ya. Jadi kamu dapat jawapan 0.25 kg. Ingat ya, soalan ada unit kilogram, jawapan pun kena ada unit kilogram. Jadi tulis semula jawapannya, sepotong kek bersamaan dengan 0.25 kg. Seterusnya soalan nombor 3. 63.72 bahagi dengan 9. Jadi terus tulis bentuk lazim. Kemudian bagi yang lemah sifir, tulis sifir dulu, sifir 9. Kemudian titik perpuluhan terus naikkan ke atas satu laju ya. Jadi 6 bahagi dengan 9. 6 kecil, jadi tak boleh ya. Automatik sifar ke atas, sifar darab 9, sifar, bakinya 6. Bawa turun 3. Okey, 7 darab 9 sama dengan 63 ya.
Tengok dekat sifir. Jadi bahaginya sifar. Bawa turun 7. Jadi sifar 7 lebih kecil daripada 9. Jadi automatik sifar dekat atas. Sifar darab 9. Sifar bahaginya 7. Kemudian bawa turun 2. 72. Ada di sini 72 darab dengan 8 ya. Jadi 8 darab 9. 72 bahaginya sifar. Ingat, bahagi perpuluhan tak boleh ada baki. Jadi kamu dapatlah hasil bahaginya 7,08. Okey, sifar dekat depan ni tak perlu tulis ya. Okey, seterusnya kita tengok contoh keempat. 4,32 bahagi dengan 10. Okey, bahagi dengan 10 ni cukup senang ya. Tak perlu buat bentuk lazim. Jadi apa yang cikgu nak ajar hari ni, kalau bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000, guna kaedah ombak ya. Okey, jadi sekarang ni ada satu sifar. Satu sifar bermaksud satu ombak. Bahagi adalah ombak ke kiri. Jadi, satu ombak ke kiri bawah ya. Jadi, ombak ke kiri bawah. Okey, maksudnya kita ubah titik perpuluhan tu. Dekat depan ni, sebelah kiri sekali adalah sifar. Jadi yang titik perpuluhan tadi, yang ni kita dah pindahkan ke kiri. Sebab bahagi dengan 10 ada satu sifar, satu ombak. Jadi yang ni boleh padam. Jadi kamu dapat jawapannya ialah sifar perpuluhan 432. Alright. Okay, contoh kelima, 657.8 bahagi dengan 100. Ingat ya, bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000 tak perlu buat bentuk lazim. Kita gunakan kaedah ombak. Okey, 100 ada 2 sifar bermaksud 2 ombak. Okey, bahagi bermaksud ombaknya ke kiri bawah ya. Ke kiri bawah. Jadi 2 ombak. 1, 2. Okey. 2 sifar, 2 ombak ke kiri. Dia langkau satu nombor ya. Jadi titik perpuluhannya berada di sini. Kita dah pindahkan dah. Jadi di sini titik perpuluhannya dah pindahkan. So kamu dapat apa yang tertulis dekat atas tu 6,578. Terus dapat jawapan ya. Alright, senang saja. Soalan ke-6, 2,749 bahagi dengan 1,000. Jadi, bahagi 1,000, kita gunakan kaedah ombak juga. 1,000 ada 3 sifar, bermaksud 3 ombak. Tapi kita nak mula dekat mana? Dekat mana titik perpuluhannya? Okey, titik perpuluhannya berada sebelah 9 ya. Hujung sekali. Jadi, kita pindahkanlah 3 sifar, 3 ombak. 1, 2, 3. Okey, titik perpuluhan berubah ke sini. Jadi, di sini dah tak adalah titik perpuluhan. Dah pindahkan dah. Jadi, kamu dapatlah jawapannya 2,749. Alright. Jadi, 6 soalan kita dah bincangkan. Jadi, apa yang cikgu nak rumuskan di sini, bahagi nombor perpuluhan tak boleh ada baki. Sekiranya kamu bahagi ada baki, kamu kena cipta sifar dan letak titik perpuluhan di bahagian atas hasil bahagi. Alright, jelas ya? Seterusnya macam biasa, kita cuba buat latihan daripada buku teks tahun 4, muka surat 93 ya. Okey, boleh pause video dan cikgu share jawapannya. Jadi kamu kira bagi dapat jawapan seperti yang tertera di skrin sekarang ni. Alright. Cikgu dah share semua ya. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.